hidup bermakna bukan karena durasinya, tetapi karena isinya. 生命有意义，不是因为长短，乃是因为生命的内容。 Usia hanyalah sebuah angka. 年龄不过是一个数目字而已。 Yang terutama adalah makna. 最重要的是生命的内涵。 Dan hidup kita hanya akan bermakna bahkan hingga usia tua kita. 我们的生命变得有意义，直到我们年老的时候。 Jika yang pertama, 假如第一， hidup kita telah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. 假如我们的生命在耶稣基督里面被栽种。 Yang kedua, hidup kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. 第二，假如我们的生命被栽种在上帝里面，在神的殿中。 Yang ketiga, hidup kita menyaksikan Kristus hingga masa tua kita. 第三，我们的生命被用来描述、见证上帝的慈爱。 Salam sejahtera untuk kita sekalian. 各位平安。 Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. 读经以前，我们同心祷告。 Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu kami boleh duduk diam untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. 天父上帝，我们感谢你，给我们一段安静的时间在你面前。 Berkatilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. 愿你师父，你传讲信息的仆人以及翻译的仆 Dan 人， berkatilah semua kami yang mendengarnya. 也师父每一个听众。 Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah. 祷告奉靠耶稣基督的名字。 Sama-sama kita katakan, 阿门。 amin. Nah, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita 我们一同来看圣经。 dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 诗篇92篇中文是12节到15节。 Nah, kita akan membacanya bersama-sama. Nanti saya baca ayat 13 di dalam bahasa Indonesia, langsung Pendeta Riti Lintang juga di dalam ayat yang sama, demikian sampai ayat yang ke-16. 我们用琴的方式来念，先用印尼文，然后中文。 Mulai dari saya ayat 13, begini kata firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. 诗篇92篇第12节，义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。 Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 他们在于耶和华的殿中发旺，在我们上帝的院里。 Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 他们年老的时候仍要结果子，要满了枝浆而常发青。 Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan 好 padanya. 显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya banyak orang takut menjadi tua. 一般来说，人都是怕老。 Nah, istilah psikologisnya, fenomena ini disebut sebagai geraskopobia. 心理学说，这种心理就是怕老的心理。 Jadi orang takut menjadi tua. 人怕变成衰老， Oleh sebab itu banyak orang yang mencoba melawan penuaan ini dengan berbagai cara. 所以很多人用各种的方法来反抗这个衰老的现象。 Ada orang yang berusaha untuk selalu tampil awet muda. 有人他就是始终在众人的面前显出他还是 Ada 年轻。 banyak orang yang melakukan perawatan-perawatan untuk melawan penuaan itu. 有人做了很多面部的装饰。 Banyak orang juga yang menggunakan produk-produk anti-aging, anti penuaan supaya kelihatan tetap awet muda. 有很多人用很多的各种的化妆品来遮盖他的衰老。 Saudara, ini dilakukan bukan saja orang takut menjadi tua, tetapi juga takut dibilang tua. 人啊，不但是怕老，而且也怕人说他老了。 Nah, tetapi saya yakin ibu-ibu anggota komisi wanita yang ada di Geser Kartini
tidak ada yang takut menjadi tua. 但是我希望我也相信我们中间没有一个姐妹是怕衰老。 Amin ya. 阿门吗？ Ya, tetapi inilah kenyataannya, inilah faktanya bahwa banyak orang takut menjadi tua. 但是事实上，实在是确实有很多人怕老。 Nah, oleh sebab itu seorang filosof pernah berkata tentang faset hidup manusia seperti ini. 所以有一个哲学家描述人生的阶段， Masa muda adalah ilusi. 年轻的时候好像是一个幻觉、幻想； Masa dewasa adalah kesalahan. 成年的时候是一个错误； Masa tua adalah penyesalan dan ketakutan. 年老的时候是懊悔、惧怕。 Saudara-saudara, perkataan ini adalah benar bagi kehidupan yang tanpa Tuhan. 他所描述的对没有上帝的人来说是真的。 Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh filosof ini adalah benar bagi kehidupan di luar Tuhan, bagi kehidupan yang tanpa Tuhan. 我再说，这个哲学家所描述的对没有上帝的人是这样子， Tetapi kehidupan di dalam Tuhan tidaklah demikian. 可是，在上帝里面的生命并不是如此。 Alkitab di dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 15 yang kita baca hari ini justru menunjukkan kita fakta yang sebaliknya. 刚才所读的诗篇就告诉我们，这个圣经所说的跟那个哲学家所说的实在是相反。 Di dalam ayat 13 Alkitab berkata orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 第12节说，义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。第14节，他们年老的时候仍要结果子，要满了枝浆而发青。 Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bukan saja kehidupan orang benar di dalam Tuhan yang tetap produktif dan tetap berguna hingga masa tua. 神的话告诉我们说，在主里面的人年老的时候，仍然要结果子，要满了枝浆而发青。 Tetapi juga mengajarkan keindahan kehidupan di dalam Tuhan hingga usia tua. 同时，这节圣经也告诉我们说，在主里面的人实在要蒙神的保守，一直到他年老的时候仍然发青。 Firman Tuhan ini mengajarkan kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna bagi orang percaya hingga di masa tua. 圣经这个境界告诉我们说，在耶稣基督里面的人，虽然年老了，还是要结果子，直到他年老的时候。 Saudara-saudara, inilah paradoks dari kehidupan orang percaya bahwa hidup tetap bermakna sekalipun di usia tua. 这就是一个相对的，就是说一个人在主里面虽然是年老的，还是有用的，还是有意义的。 Tetap berguna sekalipun di usia senja. 纵然在年老，他的生命仍然是有用的、有益处的。 Nah, oleh sebab itu hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 kita sama-sama akan merenungkan satu tema dari bagian firman Tuhan ini, yaitu hidup bermakna hingga di masa tua. 所以，让我们把今天所读的几节的经文给一个题目，就是说到年老的时候，生命仍然是有意义的。 Oleh sebab itu, satu pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan hingga di masa tua kita. 让我们来思想更深入一点的问题，就是说，怎么样在我们年老的时候，我们的生命还是有意义的。 Saudara, Alkitab di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 memberikan kita setidaknya 3 jawaban untuk pertanyaan ini. 刚才的经文至少给我们3个答案。 Yang pertama adalah bahwa kita harus dibenarkan di dalam Kristus. 第一，我们一定要先在主里面被称为义。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-13.
这个在第14节就给我们看见，13节给我们看见， Saudara, semua orang akan menjadi tua. 所有的人一定会变老， Itu satu hal yang pasti. 这是很肯定的。 Itu satu keniscayaan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun 这 juga. 是没有一个人能够对抗衰老的现象。 Tetapi tidak semua orang yang telah menjadi tua memiliki kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan. 但是不是所有年老的人他拥有有意义的生命？ Kalau kita membaca Mazmur 92, 假如我们读诗篇92篇， di dalam ayat yang ke-8 kita bisa melihat di sana Alkitab mengatakan bahwa orang fasik dan orang jahat, artinya mereka orang yang tidak percaya kepada Allah, juga hidup mereka bertunas dan berbuah. 在第7节，我们看见恶人就是没有神的人啊，也是茂盛，好像草一样。 Tetapi pada akhirnya mereka akan dipunahkan atau dibinasakan oleh Allah. 但是结果呢，他们还是要灭亡，就是上帝要灭掉他们。 Jadi kelihatan hidup mereka bertumbuh. 所以我们看见恶人呢是会茂盛的，是会 Kasat 放旺的。 mata terlihat hidup mereka sepertinya diberkati. 我们的肉眼看他们好像是蒙福的， Terlihat hidup mereka berhasil. 看见他们的生命好像是成功， Tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki hidup yang bermakna di dalam Tuhan. 其实他们在主里面并没有有意义的生命， Karena pada akhir hidup mereka akan berujung kepada kebinasaan yang kekal. 因为他们生命的终点就是灭亡， Mereka akan dibinasakan oleh Allah. 上帝要灭掉他们。 Oleh sebab itu, orang yang benar-benar memiliki hidup yang bermakna di dalam Tuhan, bahkan hingga di masa tua mereka, hanyalah mereka yang telah dibenarkan oleh Allah. 所以那些到生命的末了仍然是发旺的人，仍然是被祝福的人，就是在基督里面被称为义的人。 Saudara, kebenaran ini yang ditegaskan oleh Alkitab kepada kita di dalam Mazmur 92 ayat 13 yang kita baca tadi. 这是圣经诗篇92篇第12节所强调的。 Alkitab berkata orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. 这个诗篇告诉我们说，义人要发旺，好像棕树，生长如利巴嫩的香柏树。 Saudara, orang benar di dalam ayat ini adalah kebalikan dari orang fasik atau orang berdosa yang disebutkan di dalam ayat 8. 第12节所说的义人，就是第7节的恶人的相反。 Jadi kita harus mengerti bahwa di hadapan Allah hanya ada dua kelompok orang. Orang berdosa dan orang benar. 所以我们必须知道，在神的眼中，只有2种人：第一就是恶人，第二恶人罪人，第二就是义人。 Tetapi pertanyaannya, siapa orang benar itu? 问题是说，义人是谁呢？ Saudara, di dalam Alkitab, orang benar bukanlah orang yang pada diri mereka sendiri memang adalah orang benar, bukan. 圣经所说的义人，并不是说他那个人自己有义， Melainkan mereka adalah orang yang berdosa yang divonis benar atau dijadikan benar oleh Allah. 圣经所说的义人，就是被神称为义的人，被神算为义的人。 Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Allah membenarkan orang yang berdosa? 神怎么把罪人算为是义人呢？ Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Roma pasal 3 ayat 24, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. 罗马书第3章告诉我们说，在基督耶稣里面被称为义。 Jadi Allah membenarkan kita melalui penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. 神怎么样把我们看为是义人呢？就是借着耶稣基督在十字架上的救赎。 Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai orang yang benar untuk menggantikan orang yang tidak benar, untuk menggantikan orang yang berdosa, menjadikan orang berdosa menjadi orang benar di hadapan Allah. 耶稣基督才是真正的义人，他在十字架上代替我们这不义的人。
Oleh sebab itulah Alkitab mengatakan pembenaran Allah bagi kita orang yang berdosa adalah kasih karunia. 所以我们能够被称义，那是因为神的恩惠恩典。 Pembenaran Allah bagi kita orang yang berdosa adalah sepenuhnya anugerah Allah bagi kita. 神称我们罪人为义，算我们为义，这完全是他的恩典，他的慈爱。 Karenanya pemazmur menggambarkan kehidupan orang benar di dalam ayat 13 seperti pohon korma yang bertunas dan seperti pohon aras Libanon yang subur. 因此，在第12节给我们看见义人就是要发旺，好像棕树，它生长如利巴嫩的香柏树。 Saudara-saudara, pohon korma itu hidup di tengah kegersangan dan kekeringan padang gurun. 这个棕树呢是在哪里生长呢？就是在一个很干燥的旷野。 Hal yang sama juga tersirat dari pohon aras Libanon yang merupakan simbol kekuatan dan daya tahan di tengah kehidupan tanah Palestina yang gersang, yang kering. 同样，香柏树也是在一个很干旱的地方生长的。 Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan pohon korma dan pohon aras Libanon di dalam kaitannya dengan orang benar? 这个第12节，这个棕树、黎巴嫩的香柏树跟义人有什么扯上什么关系呢？ The Prince of Preacher, Charles Spurgeon, mengatakan demikian. Ini adalah gambaran dari anugerah Allah bagi orang berdosa di tengah-tengah ancaman kebinasaan yang kekal. 讲到的王子司布真他说，第12节就是一个有罪的人被称为义，他能够生长在一个干旱、环境不好的地方。 Jadi seperti halnya pohon korma dan pohon aras Libanon yang tetap dapat hidup di tengah padang gurun yang gersang. 棕树和香柏树是生长在一个很干燥的旷野。 Demikianlah juga halnya kita orang yang berdosa dapat hidup di hadapan Allah karena anugerahnya yang telah membenarkan kita orang berdosa menjadi orang benar melalui penebusan Yesus Kristus sehingga kita tetap dapat hidup di hadapan Allah. 同样，我们这个有罪的人能够在神的面前能够存在、能够生活，那是因为神的恩典和慈爱。 Saudara, inilah yang membuat hidup kita menjadi bermakna. 这就是我们的生命能够成为有意义的原因。 Inilah yang membuat hidup kita tetap berarti, tetap bermakna, bahkan hingga usia tua kita. 这就是为什么我们在年老的时候，我们的生命仍然有意义。 Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. 因为我们已经在神的面前被称为义，是通过耶稣基督的救赎。 Status kita sudah diubahkan dari seteru Allah menjadi anak-anak Allah. 我们的身份已经被改变，从神的仇敌变成神的儿女， Dari musuh Allah menjadi sahabat Allah. 从神的仇敌变成神的朋友， Sehingga hidup kita dilepaskan dari murka Allah dan kebinasaan 以至 yang kekal. 以至于我们的生命脱离了上帝的愤怒。 Nah, karenanya saya suka lagu sederhana yang sering kita nyanyikan yang berjudul Arti Hidupku. 所以我很喜欢这一首诗歌，就是我生命的意义。 Nah, refnya lagu itu berkata demikian. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. 生命不在于长短，生命乃是在于意义。 Jadi kita hidup bukan karena hari. 所以我们的生命的意义不在于年日的长短， Makna hidup kita bukan karena panjangnya hidup kita, 生命的意义不在于年岁的长短， tapi makna hidup kita karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Itulah yang membuat hidup kita bermakna. 生命的意义乃在于我们的罪得到赦免， Penebusan Allah di dalam Kristus
yang telah membebaskan kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah. Itulah yang membuat hidup kita bermakna. 神的恩典就是让我们在耶稣基督里面得到救赎，这就是我们生命的意义。 Kristuslah yang membuat hidup kita bermakna. 耶稣基督是我们生命意义的源 Kristuslah yang membuat hidup kita berarti. 耶稣基督叫我们的生命变得有意义。 Kristuslah yang membuat hidup kita bahagia. 耶稣基督使我们的生命幸福。 Sehingga di masa tua pun kita bisa hidup dengan tenang tanpa ketakutan di hadapan Tuhan karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. 因为我们已经在耶稣基督里面被算为义，被称为义，所以我们到年老的时候，我们也不害怕。 Bahkan sekalipun kita berhadap-hadapan dengan kematian, itu bukan lagi sebuah ancaman. 纵然当我们面对死亡的时候，这不再是一个威胁。 Tetapi kita melihatnya sebagai jalan peralihan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita dari persiarahan yang sementara di dalam dunia yang fana ini kepada satu hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. 以至于我们怎么样看死亡呢？我们看死亡就是好像一道桥梁，把我们从这一边带到彼岸，带到那边。 Karenanya Bapak Gereja Chrysostom pernah mengatakan demikian. 所以这个古教父 Chrysostom 这样说。 Jadikanlah Yesus sebagai milikmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling bahagia di antara semuanya. 让耶稣基督成为你所拥有的吧，那你就成为世界上最幸福的人了。 Jadi hidup kita bisa bermakna bahkan sampai usia tua itu karena Kristus ada di dalam hidup kita. 我们的生命能够成为有意义，纵然到我们年老的时候，那是因为耶稣基督活在我们的心里面。 Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui penebusan di Yesus Kristus. 因为神在耶稣基督里面已经救赎了我们。 Jadi hidup bermakna bukan karena durasinya, tetapi karena isinya. 生命有意义，不是因为长短，乃是因为生命的内容。 Karenanya yang terpenting adalah sudahkah Kristus mengisi hidup kita? 所以问题是说，基督是不是在我们的生命里面呢？ Pertanyaan ini yang harus benar-benar menggelisahkan hati kita. 这个问题应该是在我们心中搅扰我们，叫我们思想。 Sudahkah Kristus mengisi hidup kita? 耶稣基督是不是已经充满填补在你的内心里面？ Sudahkah Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidup kita? 耶稣基督是不是成为你个人的救主呢？ Hanya di dalam Kristus yang telah membenarkan kita di hadapan Allah, kita dapat menemukan hidup yang bermakna hingga di masa tua. 只有使我们称义的耶稣基督，我们的生命到了年老的时候，才是变得还是仍然有意义。 Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang bermakna di dalam Tuhan hingga usia tua kita? 我们怎么在主里面能够生命变得有意义，直到我们年老的时候呢？ Yang kedua, kita harus tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. 第二呢，我们应该被栽种在基督里面，在基督里面结出果子。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 92 ayat 14 sampai ayat 15. 这是第13节、14节所说的。 Alkitab mengatakan demikian, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 他们被栽种在耶和华的圣殿里面发旺，在我们上帝的院里，他们年老的时候仍要结出果子，要满了枝浆而长发青。 Saudara, kita harus ditanam di dalam Kristus. 我们应该在基督里面被栽种。 Kita harus memiliki relasi dengan Kristus, sang hidup itu dan sumber kehidupan itu sendiri. 我们必须和我们生命的泉源耶稣基督相连在一起， Supaya kita bisa bertumbuh, bahkan terus berbuah hingga masa tua kita.
让我们能够生长而且结出果子，纵然到年老的时候。 Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita kebenaran ini. 约翰福音15章第4节、第5节给我们这样的一个真理。 Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 他说要住在我里面，我也住在你里面。 Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. 正如枝子自己不能够结果子，除非它连在葡萄树上。 Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 同样的，如果不在我里面，你们也结不出生命的果子。 Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, 也是说，谁住在我里面，我也住在他里面， ia akan berbuah banyak. 这个人就多结果子。 Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat Ingat. apa-apa. 因为在我以外，你们不能做什么。 Saudara-saudara, orang yang tertanam di dalam Kristus akan hidup dan bertumbuh di dalam Dia, di dalam Kristus. 那些在耶稣基督里面被栽种的人呢，他就要生长，他就要发大。 Alkitab di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan mereka akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. 以弗所书4章第15节这样说，4章唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。 Bahkan bukan hanya bertumbuh, 不但是生长， tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa hidupnya akan berbuah hingga di masa tua. 而且他说，直到年老的时候，还是仍然能够结出果子。 Hidupnya akan tetap bermakna sampai di masa tua. 纵然到年老，他的生命仍然是有意义的， Hidupnya akan tetap berguna hingga masa tua. 他的生命还是有用的。 Saudara-saudara, di kampung saya ada kebun walaupun tidak besar. 我的乡下，我有院， Nah, kebun di kampung ini ditanam dengan tanaman-tanaman tahunan. 在这个院子里面，我们种了许多的植物。 Salah satu tanaman yang ditanam di kebun ini adalah pohon kakao atau pohon coklat. 其中之一呢，我们所种的就是可可树。 Saudara, pohon kakao atau pohon coklat ini biasanya kalau sudah tua, kebanyakan tidak lagi berbuah, tidak lagi produktif. 一般来说，可可树到它老的时候不再结果了。 Nah, bahkan banyak yang harus ditebang, yang harus diremajakan, diganti dengan pohon yang baru karena sudah tidak berbuah, sudah tidak produktif. 甚至于呢，很多老树要被砍掉，再次栽上新的树。 Jadi kebanyakan pohon yang sudah tua itu tidak lagi produktif dan tidak lagi berbuah. 因为那些老树不再结果子了。 Saudara-saudara, banyak orang yang hidupnya seperti pohon kakao tua ini. 有不少的人，他的生命就是将老的可可树。 Waktu tua, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. 他年老的时候，他不能再做什么了。 Waktu sudah tua, hidupnya tidak lagi berdampak bagi orang lain. 他的年老的生命不再给人影响。 Tetapi Alkitab mengatakan orang yang tertanam dan bertumbuh di dalam Kristus, hidupnya masih akan berbuah hingga di masa tua. 但是圣经说，那些被栽种在基督里面的人，他年老的时候还是有用。 Nah, oleh sebab itulah kita harus tetap bersemangat dan optimis di dalam menjalani hidup bahkan hingga di masa tua. 所以我们应该怎么样过我们的生活呢？应该是欢欣喜乐的。 Jangan tawar hati karena di dalam Kristus hidup kita selalu berarti. 不要灰心，因为在基督里面，我们的生命就是非常有意义。 Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mengatakan kepada kita, 领后4章第16节说， sebab itu kami tidak tawar hati.
为这个缘故，我们不至于上胆。 Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, 虽然我们的外体渐渐的变老， namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. 但是我们的内心却是一天新似一天。 Jadi kita harus sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. 所以我们应该实实在在的被种在基督里面，能够生长，能够结出果子。 Itulah yang akan membuat hidup kita bermakna bahkan hingga masa tua. 这就是我们到年老的时候，仍然生命有意义的原因。 Nah, bagaimana kita dapat terus bertumbuh dan berbuah hingga masa tua kita? 让我们怎么样在年老的时候能够继续结出果子呢？ Nah, pertanyaan ini yang mengantar kita pada poin terakhir dari khotbah hari ini. 这个第3点就带我们到我们讲到的信息的终点了。 Yang ketiga, hidup bersaksi bagi Kristus. 第3，我们要为基督做出见证。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 16. 在第中文15节。 Alkitab mengatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia adalah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. 第15节就是一个见证，好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Saudara, dengar baik-baik, masa tua bukan masa untuk meratapi dan menyesali diri. 你记得，年老不是你哀哭的时候。 Tetapi masa untuk bersaksi mengenai kasih Tuhan yang telah kita alami. 年老的时候应该做出一个见证，就是在我们的生命里面我们所经历的见证。 Saya ulangi, masa tua itu bukan masa untuk meratapi dan menyesali diri. 年老的时候不应该是在那里哀哭，在那里懊悔的时候， Tetapi masa untuk bersaksi mengenai kasih Tuhan yang sudah kita alami. 我们年老的时候应该是做出在我们年轻的时候我们所经历过的许多神的恩典，把它见证出来。 Saudara, saya mengingatkan hal ini karena banyak orang ketika sudah menjadi tua merasa dirinya sudah tidak lagi berguna. 我这样说，因为我看见很多人年老的人觉得他没有用了， Merasa dirinya sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa dan lain sebagainya. 他觉得他年老的时候什么都不会做了， Dan itu salah. 这是错误的。 Saudara-saudara, pada masa tua, hidup kita akan tetap bermakna ketika kita menggunakannya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup kita kepada orang lain. 当我们年老的时候，我们仍然为神、为主做见证，我们的生命仍然有意义。 Pada masa tua kita, hidup kita akan tetap bermakna, akan tetap berguna ketika kita menggunakannya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib di dalam hidup kita kepada anak cucu kita. 当我们诉说神在我们身上所做的美好事情的时候，我们告诉我们的后代子孙，我们的生命仍然是有意义的。 Masa tua kita akan tetap bermakna ketika kita menggunakannya untuk menyaksikan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 当我们在向我们周围的人见证耶稣基督的时候，我们年老的生命仍然是有意义的。 Saudara, inilah yang dilakukan oleh Raja Daud pada masa tuanya. 这就是大卫王在年老的时候所做的。 Di dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud berkata, 在诗篇37篇第5节，大卫王这样说： Dari dahulu aku muda sampai sekarang aku sudah menjadi tua. 37篇第5节，在我年轻的时候，到我现在年老的时候， Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. 我没有看过义人被神所抛弃， Atau anak cucunya meminta roti. 或者是他的子孙变成一个讨饭的人。 Saudara, Daud menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. 在他的生命里面，他见证上帝怎么样恩待他。
Dan ini satu kesaksian hidup yang sangat luar biasa. 这是一个非常特别的一个生活的见证。 Padahal kalau kita lihat, Daud ini secara usia tidak tua-tua amat. 其实那个时候，我们看大卫在那个时候的年龄并不是太老的。 Nah, ayo, ada yang tahu Daud meninggal usia berapa? 你知道吗？大卫王几岁离开世界？ Ya, sudah taruh jawaban di dalam hati kita masing-masing. 心里面知道吗？ Nah, Daud meninggal usia 70 tahun. 大卫王70岁离开世界。 Nah, nanti boleh baca di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 4. 你可以看撒母耳记下第4章。 Jadi secara usia hidup Daud sebenarnya tidak panjang-panjang amat. 其实大卫王的年龄不是很长的， 70 tahun itu termasuk singkat, tidak terlalu panjang. 70岁应该是不太老。 Tapi Daud menggunakan masa tuanya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. 但是大卫王就用他年老的时候来见证上帝的恩爱慈爱。 Kepada anak cucunya, kepada orang-orang di sekitarnya dia berkata, dulu dari saya muda sampai sekarang saya sudah tua, tidak pernah saya lihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. 他对他的后代子孙，对他周围的人说：“我从前年幼，现在年老，且没有看见过一人被抛弃，也没有见过他的后裔讨饭。” Saudara, itulah yang membuat hidup kita bermakna ketika kita menggunakan usia tua kita untuk menyaksikan Kristus, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. 当我们向人见证上帝的美好的时候，这就是我们年老能够仍然有意义。 Dan seorang yang bernama George Bernard pernah mengatakan demikian. George Bernard 曾经这样说 Kita berhenti bermain bukan karena menjadi tua, 我们不再玩耍，不是因为我们老了， tetapi kita menjadi tua karena berhenti bermain. 我们变老，因为我们不再玩耍。 Jadi kita berhenti bermain bukan karena kita sudah menjadi tua, 我们停止不再玩耍，不是因为我们变老了， tetapi kita menjadi tua karena kita berhenti bermain. 相反，如果我们不再玩耍，我们就老了。 Saudara, hidup kita tidak bermakna bukan karena kita sudah menjadi tua. Itu harus kita ingat. 我记得我们的生命不再有意义，不是因为我们已经老了， Tetapi karena kita tidak memakainya untuk sesuatu yang bermakna. 可是当我们没有把生命用在有意义的事的时候，那就是我们变老。 Nah, jadi ingat sekali lagi saya ulangi ya. Hidup kita tidak bermakna bukan karena kita sudah tua. 假如我们的生命没有意义，不是因为我们年纪老了， Tetapi karena kita tidak memakainya untuk sesuatu yang bermakna. 生命变得没有意义，那是因为我们没有好好的去使用它。 Saudara, di masa tua, tenaga kita memang tidak sekuat waktu masih muda dulu, tidak. 当然，年纪大了，力量就不如以前了。 Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa kita sangat kaya dengan pengalaman hidup. 但是你不要忘记，我们年纪大了，我们有很多的经验。 Khususnya akan kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita yang dapat kita bagikan, yang dapat kita saksikan, yang dapat kita ceritakan kepada orang lain. 什么经验呢？就是我们这一生里面，我们所经历的神的恩典，这是我们可以向我们周围的人做的见证。 Jadi kita benar di masa tua lemah secara fisik, tetapi kita kuat di dalam pengalaman. 真的，在肉身上年纪大了，力量不如以前，可是我们有丰富的人生的经验。 Saya sangat bersyukur dan sangat merasa hidup saya diberkati oleh papa saya. 所以我很感恩，我觉得我父亲已经祝福了我的生命。 Nah, pada masa tuanya, ketika saya punya kesempatan untuk pulang ke Poso bertemu dengan papa, bahkan sampai masa-masa akhir hidupnya, 当我回到父亲年老的时候，我偶尔时不时我会回去到波索看他。 dia suka menceritakan pengalaman hidupnya, secara khusus bagaimana kebaikan Tuhan yang boleh dia alami di dalam hidupnya secara pribadi maupun yang dialami oleh keluarga kami. 他常常向我诉说
他在这一生里面所经历的神的恩典，以及我们家庭里面所经历的神的恩典。Nah, orang tua itu kan sukanya cerita pengalaman hidup. 年老的人常常喜欢诉说他人生的经验。 Papa saya selalu saya ingat dia cerita demikian. 我记得我爸爸常常这样说。 Dia bilang kita ini benar-benar bersyukur kepada Tuhan. 他说我们真正的要感恩， Tuhan itu benar-benar baik, luar biasa. 上帝真正是良善的、美好的。 Dia bilang papa ini bukan orang baik dulu waktu masih muda. 他说爸爸年轻的时候不是一个好人， Tapi oleh karena anugerah Tuhan, papa boleh diselamatkan, bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. 但是因为神的恩典，我可以认识耶稣基督。 Dulu waktu masih muda, papa ini hanya pekerja kasar harian. 爸爸年轻的时候做苦工， Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, 但是因为神的恩惠， satu hari waktu papa lagi kerja di sawah, 有一天当爸爸在田里面做工的时候， tiba-tiba ada satu orang datang dan dia bilang, tinggalin cangkul kamu, sekarang ikut saya, kamu mau jadi pegawai negeri. 那有一天呢，爸爸在田里面工作的时候，有一个人来到田里面，就告诉我说：“放下你的锄头，你要成为一个国家的公务员。” Dan dia merasa bingung karena dia hanya lulusan sekolah rakyat, mungkin SD hari ini. Dan dia merasa banyak orang lain yang lebih bisa, yang lebih pintar. 我爸爸觉得很稀奇，因为用现在的话来说，可能他读书只有到小学而已。 Nah, oleh sebab itu dia mengatakan bahwa rencana Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu benar-benar tidak bisa terpikirkan oleh akal manusia. 所以他说，上帝的良善、上帝的恩典是超乎我们所想所求的。 Tuhan mengangkat hidup Papa sedemikian rupa. 上帝这样提拔爸爸， Papa bersyukur bisa punya keluarga seperti keluarga kita. 爸爸感恩我有像这样的你们的做你们的家庭。 Kita bukan orang yang kaya, hidup kita sangat sederhana. 我们的生活不是很有钱的，都是一般的。 Tapi Papa melihat bagaimana Tuhan memelihara, mencukupkan keluarga kita. 但是爸爸看见上帝怎么样供应我们的需要， Anak-anak semua bisa sekolah, 所有的孩子都可以上学， bahkan bisa kuliah sampai S1. 甚至也能够读完大学。 Dan dia bilang, Papa bersyukur. 他说：“爸爸很感恩， Papa tidak pernah membayangkan 我没有替你们付学费， satu hari Tuhan akan panggil kamu, maksudnya saya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Itu benar-benar satu berkat yang luar biasa. Sambil menangis dia. 所以爸爸带着哭。他说有一天你也会变成一个神的仆人。他边说边流泪。 Dan cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan yang Papa saya alami dan terjadi dalam keluarga saya, itulah yang membekas di dalam hati saya sampai hari. 爸爸所讲述的神的恩典，在他身上，在我们家庭的身上，这个在我心中留下一个不可磨灭的印象。 Itulah yang mendorong saya untuk melayani Tuhan lebih lagi, karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan keluarga kami, termasuk di dalam kehidupan saya secara pribadi. 就是因为这样，所以这个呢就推动我、激励我侍奉，又在侍奉得更好。 Nah, saya percaya kita semua punya banyak cerita tentang Tuhan dan kebaikannya yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. 我相信我们每一个人都有神的故事在我们身上，是我们所经历的，是我们可以诉说、分享给别人的。 Nah, mari kita menggunakan masa tua kita untuk menyaksikan, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 让我们好好的向我们的家人、向我们周围的人讲述神在我们身上的恩典慈爱。 Itulah yang akan membuat hidup kita bermakna bahkan hingga usia tua ketika kita menyaksikan Kristus kepada orang lain. 所以，当我们向别人讲说耶稣基督的时候，这就是我们年老的生命仍然有意义的原因。 Saudara-saudara, usia hanyalah sebuah angka. 年龄不过是一个数目字而已， Yang terutama adalah makna. 最重要的是生命的内涵。 Jadi usia itu hanya sebuah angka, jangan terlalu khawatir. Yang paling penting, yang paling utama adalah maknanya. 不要在意
这个年龄，这个不会是个数目，最重要的有关性的是生命的意义和内涵。 Dan hidup kita hanya akan bermakna bahkan hingga usia tua kita 我们的生命变得有意义，直到我们年老的时候。 jika yang pertama 假如第一， hidup kita telah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. 假如我们的生命在耶稣基督里面被栽种； Yang kedua, hidup kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. 第二，假如我们的生命被栽种在上帝里面，在神的殿中； Yang ketiga, hidup kita menyaksikan Kristus hingga masa tua kita. 第三，我们的生命被用来描述、见证上帝的慈爱。 Nah, oleh sebab itu, selamat menjalani dan menikmati hidup yang penuh makna hingga masa tua bersama-sama dengan Kristus. 当我们能够和耶稣基督一同同行的时候，我们的生命到年老的时候仍然是有意义的。 我们祷告， 我们祷告， minta Limusa bersyukur untuk firman Tuhan. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你的话是这样的有能力，你的话是这样，使我们的这个生命，使我们里面的情感能够被激动起来。我们感谢你，但愿我们所听见的信息不是一时之间的感动，那是能够产生永远的果效，一直到我们见你面的时候。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, firman-Mu begitu powerful, firman-Mu begitu menggoncangkan kami, begitu memotivasikan kami. Tuhan tolong supaya kami bukan sesaat saja pada waktu kami dengar firman Tuhan, kami tersentuh, kami tergerak, tetapi biar kuasa Tuhan ini terus menerus mendorong kami, menyemangati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. 上帝祝福。 是